Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan topik pembelajaran kita iaitu topik keempat berkaitan tentang prinsip pengurusan Islam. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan prinsip pengurusan Islam dan apakah isi-isi penting yang perlu kita ketahui dalam pengurusan Islam, kita perlu mengetahui dengan lebih lanjut ataupun dengan secara mendalam berkaitan tentang diri manusia itu sendiri. So, kita akan pergi kepada pengenalannya dahulu. Okey, jika kita lihat dari segi pengenalannya, kenapa diletakkan di sini berkaitan tentang pengenalan awal-awal dalam prinsip pengurusan Islam ni berkaitan tentang penciptaan manusia. Sebab dalam prinsip pengurusan Islam ni, manusia yang akan menguruskan semuanya sekali. Jadi, jika tidak ada manusia, maka orang seperti mana yang kita tahu, tidak berjalanlah prinsip pengurusan Islam tu. Okey. First kali kita lihat penciptaan manusia sebagai sebaik-baik makhluk yang mana ia menunjukkan bahawa manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi besar dalam menguruskan dunia. Kita faham bahawasanya manusia ataupun kita sendiri sebagai seorang manusia ini Allah telah kurniakan kepada kita satu potensi yang besar. Kita boleh menguruskan dunia tu dengan sebaik-baiknya. Okey. Yang kedua, sehebat mana pun strategi, teknologi, kewangan yang dimiliki oleh sesebuah pengurusan, tetapi tanpa modal insan yang berkualiti itu semuanya hanyalah sia-sia. Okey, tadi kita dah tahu kan, manusia ini mempunyai potensi besar. Tapi jika manusia itu ataupun modal insan itu sendiri tidak berkualiti, maka apa yang kita lakukan itu adalah semuanya dalam keadaan sia-sia. So, kita mahu menjadi seorang manusia ataupun menjadi model insan yang berkualiti. Bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan model insan? Okey. Model insan yang berkualiti ini dibentuk dengan penghayatan terhadap prinsip-prinsip Islam yang dapat merealisasikan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Okey. Dan di sinilah kenapa pentingnya kita belajar pengurusan Islam. Untuk kita lebih mengetahui bagaimana untuk menjadi model insan yang berkualiti. Inilah yang disebut sebagai pengurusan efisien. Okey, kalau kita belajar dalam pentadbiran ataupun dalam organisasi, dalam pengurusan, kita selalu dengar berkaitan tentang pengurusan yang efisien, pengurusan yang baik, kan? Orang cakap efisien di sini adil, amanah, apa yang kita jalan tu berjalan, apa yang kita kerjakan berjalan dengan lancar. Okey, yang kita lihat di sini, inilah yang disebut sebagai pengurusan efisien dan Islam amat menekankan pengurusan yang efektif sebagaimana Allah mentadbir dan mengurus alam ini tanpa sebarang kejahatan serta menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Okey, seterusnya kita lihat, ini adalah antara ayat Al-Quran yang kita boleh lihatlah kan dalam surah Al-Mulk yang mana nak menunjukkan bahawasanya pentingnya prinsip pengurusan Islam ni. Okey. First sekali kita lihat dalam surah Al-Mulk yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur. Yang bermaksud Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pura itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Okey, daripada ayat ini kita dapat lihat bahawasanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berkuasa dalam mentadbir bumi. Pernahkah kita melihat contohnya kan, kejadian sekarang ni lah, tidak ada siang, malam saja berterusan kan. Mungkin ada certain negara lah, tapi dia mesti ada siang-siang yang pendek. Allah dah tetapkan pada waktu malam manusia mesti rehat, pada waktu siang kita bekerja, dan semua penciptaan yang Allah bagi tu semuanya dalam keadaan ataupun orbitnya yang tersendiri. Okey, itu antara nak menunjukkan bahawasanya pengurusan Allah ni lah pengurusan yang terbaik dan paling efisien dan kita perlulah mengikuti dan kita akan tengok bagaimana prinsip pengurusan Islam tu dapat membentuk model insan
yang berkualiti. Tidak kiralah dari segi pengurusan organisasi, dari segi pembelajaran, semua dalam pelbagai aspek. Okey, ayat Al-Quran yang seterusnya iaitu Az-Zukhruf 32 yang ini saya akan baca dia punya terjemahan saja. Kita lihat sama-sama. Terjemahannya berbunyi begini, mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membagi-bagikan perkara-perkara kerohanian dan keagamaan menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu? Wahai Muhammad, seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan kurniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan, kami membagi-bagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengahnya mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapatkan kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini kita boleh simpulkan bahawasanya kadang manusia ini kan apabila telah diberikan orang cakap kepuasan ataupun kebebasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang menyelewengkan. Itu yang kenapa Allah berkata di sini sebaik-baik orang cakap apa yang kita dapat itu adalah rahmat daripada Allah, iaitu rahmat daripada Tuhan semesta alam. Okey. Okey. Dan hari ini inilah yang kita akan lihat berkaitan tentang prinsip pengurusan Islam. Okey, semua kena ingat prinsip pengurusan Islam ada 4 iaitu Asyura, Al-Adalah, Al-Huriyah dan Al-Musawah. Yang ini kita akan bincangkan satu persatu selepas ini. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Asyura? Okey, jika kita lihat Asyura ini bermaksud permesyuaratan dalam setiap tindakan dan keputusan dan ianya bersifat harian. Kenapa perlunya ada mesyuarat ini adalah kerana bagi mengelakkan pemusatan kuasa yang akan menjuruskan kepada penyelewengan dan kezaliman. Sebagai contohlah, jika kita tidak ada perbincangan dalam sesebuah organisasi, contohnya kan organisasi pengurusan, kita harapkan apa ketua saja yang buat. Kita tanpa pekerjaan ni tak perlu tahu pun tak apa. Tidak boleh macam tu. Sebab nanti apabila begitu, ketua tu akan sewenang-wenangnya membuat keputusan sendiri. Sama ada keputusan tu baik ataupun tidak, kita just mengikut je. Sebab dalam syura ataupun kelebihan syura ini adalah kita akan mendapat kata putus yang adil, yang sama. Perbincangan tu dibincangkan secara bersama. Mungkin kalau zaman sekarang ni kuranglah untuk kita dengar perkataan asyura tu. Biasanya orang cakap meeting, mesyuarat. Itu semua hal tu berkaitan tu. Perlu ada mesyuarat ataupun meeting dalam setiap perkara yang kita akan lakukan. Sedangkan kita mau pergi jalan pun dan kawan-kawan kita mesti kita akan bincang dulu kan. Hari ni mau pergi mana dulu, kita mau pergi mana dulu, mau jalan ke mana kan, selepas itu mau buat apa. Kita mesti ada kata putus. Sebab dengan adanya mesyuarat ini, maka tersusun orang cakap kehidupan seharian bagi individu. Dan kalau kita lihat daripada organisasi, maka tersusunlah perjalanan pengurusan organisasi tersebut dengan baik. Okey. Kita boleh lihatlah sendiri, kamu boleh lihat sendiri dalil syura ni banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Cuma di sini saya dapat sedikit daripada surah Al-Imran ayat 159 dan Asyura ayat 38 lah, yang itu kamu boleh lihat sendiri. Okey. Asyura ni penting kenapa? Ia merupakan suatu usaha yang melibatkan pelbagai pihak dari pelbagai peringkat, kepakaran dan latar belakang bagi mendapatkan pendapat yang bernas sebelum sesuatu perkara dimuktamadkan. Macam dalam sebuah organisasi yang kita tahulah. Dalam sebuah organisasi ni, orang kata bukan ada ketua saja. Maksudnya dia mesti ada bahagian-bahagian lain. Dan kita perlu meminta pandangan ataupun mendengar pandangan daripada bahagian-bahagian lain. Contohnya bahagian IT, bahagian pengurusan kewangan, bahagian audit kan. Kalau kita tidak mengambil pandangan mereka, kita takut kita membuat keputusan secara salah. Sebab kita tidak ada pakar dalam bidang-bidang tertentu. Okey. Di sini kita melihat juga, ini saya akan huraikan secara ringkas sajalah. Sebenarnya kamu pun boleh tahu secara mendalam berkaitan tentang konsep syura ni kan. Antara fungsi syura ni secara umum ialah pertama, menghasilkan keputusan yang jelas, memperkuatkan hujah terhadap keputusan yang dipilih, meminimalkan kesalahan dan kesilapan dalam pembuatan keputusan. Okey, kita lihat lagi
fungsi syura ni secara khusus lah. Apa fungsi syura secara khusus? Okey, fungsi syura ni secara khusus adalah yang pertama, menggubal peraturan organisasi berdasarkan syariat. Kita cakap apa beza meeting biasa dengan syura ni? Dalam syura ni, kita berlandaskan perbincangan mesyuarat atau syura Islam ni lah maksudnya lah. Mesyuarat secara Islam ni, dia mementingkan mesti perkara tu mestilah peraturan-peraturan yang contohnya dalam satu permesyuaratan tu, kita akan bincangkan satu peraturan ataupun kita mau tentukan keputusan. Keputusan tu mestilah berlandaskan ataupun berdasarkan dengan syariat dan tidak melanggar Al-Quran, prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang sangat penting. Apa kelebihan syura ini? Okey. Seterusnya, yang merancang aktiviti organisasi, meluluskan peruntukan kewangan, mengkaji semula dasar-dasar organisasi, antara fungsi secara khusus, merancang strategi bagi melicitkan gerak kerja organisasi, menguatkuasakan pelan darurat apabila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan, meluluskan kontrak, perkongsian dan perjanjian dengan organisasi lain, menyediakan platform untuk menyatakan pandangan dan kritikan kepada sesebuah organisasi tersebut. Okey. Kita lihat pula apakah ciri-ciri ahli syura menurut Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita kena tengok juga. Okey, kalau pada zaman para nabi dulu ataupun zaman para sahabat, mereka telah meletakkan ciri-ciri orang yang perlu ada di dalam syura itu sendiri. Yang pertama, mestilah bijaksana dan berpandangan jauh, ikhlas, tidak melakukan kezaliman, jujur dan bertakwa, tidak pengecut, tidak kedekut dan tidak tamak, seorang yang adil dan kelihatan adil, seorang yang berilmu, seorang yang menjaga tingkah laku dan tutur kata, seorang yang tekun dan sabar. Ini semua sepatutnya kita mesti terapkan di dalam diri kita setiap kali kita bermesyuarat. Itu sangat penting. Contohlah paling mudah saya mau terangkan di sini bukan saja di organisasi. Macam kita lah kan. Macam saya ada bagi kamu, setiap orang mesti ada kumpulan. Contohnya ada 5 orang lah untuk dari sudut pembentangan, untuk assignment kamu. So dalam kamu punya meeting ataupun mesyuarat tu, bagaimana kamu hendak meletakkan semua ni perlu ada dalam diri kamu. Contohnya berpandangan jauh kan. Dari sudut pembahagian kerja, tidak melakukan kezaliman. Di sini maksudnya kamu bukanlah sewenang-wenangnya sebagai ketua, kamu just arah orang je buat kerja. Tapi kamu tidak buat pun kerja kamu kan. Itu kita kena letakkanlah apa yang ciri-ciri syura ni dalam diri kita setiap kali kita melaksanakan perbincangan. Okey, seterusnya yang kedua adalah prinsip pengurusan Islam adalah berkaitan tentang al-adalah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-adalah? Al-adalah ini adalah keadilan di dalam Islam yang mana ia merujuk hal-hal yang berkaitan tentang hak, iaitu pemberian hak kepada yang berhak dan meletakkan sesuatu di tempatnya. Antaranya adalah bercakap benar, jelas kejujuran, menjauhi yang haram, memelihara diri daripada melakukan dosa, menjauhi subhat dan pendirian yang lurus berasaskan kebenaran. Itu menurut Al-Mawardi lah. Dan keadilan ini juga perlu dijamin dan diaplikasikan dalam pengurusan Islam untuk mengelakkan penindasan dan kezaliman. Ini bermaksud budaya kerja yang sihat perlu dititik beratkan dalam pengurusan supaya tidak ada yang akan mengambil kesempatan. Ini sangat penting. Selepas syura konsep al-adalah. Okey. Perlunya ada sifat adil dalam diri setiap manusia ataupun modal insan itu sendiri. Tidak kisahlah dalam pengurusan organisasi ataupun pengurusan apa sahaja. Sekecil-kecil orang cakap gerak kerja yang kita lakukan pun kita memerlukan sikap ataupun sifat adil dalam diri kita. Maksudnya kalau dalam kerja tu kita tidak memilih bulu dan orang kata contohnya bagi bonus kan, contohlah kita bagi bonus kepada ni. Aku bagi pekerja yang ini je, aku nak bagi pekerja yang ini sebab bagi ketua dia sebab pekerja yang ini dia rapat macam tu. Tidak boleh begitu. Kita mesti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey? Seterusnya kita lihat ya. Menurut Al-Mawardi, keadilan ini juga melibatkan perkara-perkara yang pertama, cakap benar. Walaupun contohlah dalam sesebuah organisasi itu kita lihat ada satu perkara yang menyeleweng daripada agama kita sendiri kan.
ataupun senang cakap bos kita ni buat kesalahan. Tapi bukanlah kita tegur dia secara orang cakap kasar ke apa semua. Ada bil hikmah lah kan. Tapi kita harus bercakap benar. Kita tidak boleh simpan benda tu kalau ia terutama lagi dia melanggar orang cakap prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Jujur dan amanah. Ini sangat penting. Keadilan ni pun dikonsepkan sebagai jujur dan amanah. Dalam kerja mesti jujur, mesti amanah sebab kita tahu apa yang kita buat ni akan dipersoalkan kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita mati. Ketika mana kita matilah esok keesokan contohnya pada bila-bila kan. Kita tak tahu nanti kalau contoh kita tidak laksanakan amanah tu atau kita tidak jujur, bahaya. Kita mau cakap apa dengan Allah. Itu yang dalam setiap gerak kerja kita yang kita buat ni, kita harus jujur dan amanah. Macam contohnya dalam konsep organisasi. Bila orang cakap, okey hari ni saya, ketua kita ataupun ketua kita lah bagi. Saya mau benda ni siap pada begini-gini sekian hari. Tapi kita ni jenis yang apa? Tak apalah, biarlah dulu sampailah pada due date-nya tu kita tidak buat. Maksudnya kita jujur dan amanah. Dan satu lagi, jika kita lihat pada hari ini banyak kalau kita tengok di surat-surat khabar, penjawat-penjawat awam terutamanya dalam macam mana? Kalau kita lihat setiap pagi tu, kan kalau kita masuk clock in, kan? Mungkin nanti kamu sudah kerja lah, kamu tahu kita akan clock in masuk pukul 8. Tapi lepas pukul 8 tu, tak ada orang tu dekat meja tu. Rupanya dia pergi makan, sembang, kopi, tiam dekat bawah, borak sampai pukul 9 pagi baru naik kerja. Itu tidak jujur dan amanah. Sebab setiap gaji yang kita dapat itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan kita tahu, bila kita tidak jujur dan amanah, kesannya tu kepada keluarga kita. Contohlah, kita dah ada anak isteri. Ataupun bukan anak isteri pun. Kita bagi mak bapak kita setiap bulan gaji yang kita pakai tu. Tapi dengan keadaan kita tidak amanah dengan kerja kita, bagaimana keberkatan daripada orang cakap gaji yang kita dapat tu. Seterusnya menjauhi perkara haram. Ini sangat penting lah. Perkara haram kita tahulah rasuah, apa semua tu kan. Apalagi dadah, zina, semua tu lah. Seterusnya menjauhi dosa dan syubha. Tenang dalam apa keadaan sekalipun, menjaga maruah. Ini menurut Al-Mawardi ya. Keadilan ni sangat besar menurut Al-Mawardi. Dia bukan orang cakap kita meletakkan pada tempatnya je. Kita lihat bidang dan skop aplikasi keadilan. Pengurusan peribadi. Contohnya lah kan, di sini saya letak ambil cuti bila sakit, bercuti untuk berehat. Bukan kita pergi klinik minta surat sakit, doktor tolong keluarkan surat sakit, padahal kita pergi di tempat lain. Kebanyakan kalau kita lihat dulu-dulu, penjawat-penjawat awam juga kebanyakan banyak buat begini. Contohnya, saya ambil cuti lah, saya minta ni sebab saya sakit. Padahal tidak beli cuti. Tidak boleh begitulah. Seterusnya dari sudut pengurusan harta, mendapatkan dengan cara yang halal, mencairkan aset, tunaikan tanggungjawab terhadap harta, elakkan perbelanjaan yang haram dan membazir. Dan seterusnya dari sudut adil dari segi komunikasi, dari sudut penghakiman dan perbicaraan, beri ruang kepada pihak yang berbeza pendapat. Itu antara konsep adil lah. Seterusnya kita lihat bentuk-bentuk keadilan lah. Antara bentuk-bentuk keadilan adalah tidak ada unsur diskriminasi dan pilih kasih. Contoh di sini, semua kaki tangan tidak kira lelaki dan perempuan dapat gaji pada tarikh yang sama. Setiap orang ada peluang untuk kenaikan pangkat, gaji dan lain-lain. Macam itulah kita tidak mau ada unsur-unsur berat sebelah, pilih bulu, diskriminasi. Contohlah kan gaji lelaki dapat dulu daripada perempuan. Tidak bolehlah macam tu kan. Kenaikan pangkat pun kita tengok kasih naik pangkat lelaki dulu. Baru kita tengoklah kalau ada kekosongan kita naikkanlah pangkat perempuan. Contoh dalam sebuah organisasi. Tidak boleh macam tu. Kita mesti berlandaskan kalau organisasi daripada orang cakap satu, kalau untuk kenaikan pangkat ni kan kita akan lihatlah dari sudut kerajinan dia, macam apa yang telah dibuat pada organisasi tersebut kan. Seterusnya dari sudut perbezaan gaji berdasarkan kelayakan, kemahiran dan pengalaman. Bukannya contohnya kita anak bos, sementara kita anak bos kita dapat gaji lebih, tidak. Tapi dalam organisasi perlu lihat. Dan itulah kenapa kalau nanti one day bila kamu sudah keluar kerja,
kamu akan ada interview kerja, diorang akan tanya apa kelayakan kamu, apa kemahiran yang kamu dapat, apa yang kemahiran yang kamu ada, pengalaman yang kamu telah lakukan, itu semua biasa akan ditanya. Okay, dari sudut keistimewaan pula diberikan kerana sebab-sebab tertentu. Contoh hak istimewa Bumi Putra, ketua jabatan menetapkan peraturan dalam pejabat bagi kebaikan organisasi. Ya, ini antara bentuk-bentuk keadilan. Okey, seterusnya yang ketiga kita akan melihat kepada konsep al-huriyah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-huriyah? Al-huriyah ini pada kebiasaannya kita sebut dia sebagai kebebasan. Okey. Dalam prinsip-prinsip Islam dia meletakkan al-huriyah ni menjadikan salah satu prinsip penting. Okey, kenapa? Kita akan lihat selepas ini. Okey, kebebasan ini wujud bertolak daripada hakikat pengiktirafan Islam terhadap kebebasan yang manusia miliki sejak dilahirkan. Okey, Islam menentang keras sebarang bentuk perhambaan sesama manusia. Okey, ini ada beberapa pandangan daripada Rifat Al-Tahtawi. Terdapat 5 klasifikasi kebebasan menurut Islam, iaitu yang pertama, kebebasan secara fitrah yang mana tidak mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Kebebasan tingkah laku dengan syarat menggunakan akal fikiran dan norma setempat. Kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan agama, mengambil pendapat dan bermazhab dengan syarat tidak terkeluar daripada asas-asas Islam itu sendiri. Kebebasan sivil, hak individu dan hak awan terpelihara, dan kebebasan politik. Antara satu tambahannya lagi kebebasan bersuara, kebebasan intelektual dan juga kebebasan berpersatuan. Semua ini ditekankan dalam prinsip kebebasan Islam selagi mana ia masih berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bukanlah orang cakap, Al-Huriyah bebas, so aku boleh bebas buat apa sahaja di dunia ni. Tidak. Tapi dia mestilah berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berkaitan tentang Al-Huriyah. Okey, untuk yang terakhir sekali adalah berkaitan tentang Al-Musawah. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Musawah? Al-Musawah ini adalah bermaksud persamaan. Ia berdasarkan hakikat manusia yang mana dijadikan daripada keturunan yang satu, iaitu Adam alaihissalam. Ini kita boleh lihat dalil-dalilnya lah daripada surah An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13. Yang mana jika kita lihat hanya amalan, tanggungjawab dan ketakwaan yang membezakan seseorang manusia itu. Bukanlah rupa paras ke sebenarnya, walaupun pada masa sekarang ni kan banyak kita lihat kan orang membezakan kita contoh dari sudut ialah rupa paras, dari sudut pendidikan, apa semua kan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanya amalan, tanggungjawab dan ketakwaan yang membezakan manusia. Okey. Seterusnya, bagaimana pelaksanaan konsep al-musawah dalam pengurusan? Antaranya, semua organisasi diterima sama rata, terutama dari sudut peraturan dan undang-undang. Tidak boleh berat sebelah. Mentang-mentang lah contohnya kan, kau anak bos, kau boleh lepas daripada kesalahan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Tidak boleh macam begitu. Dan itu sudah menjadi diskriminasi kepada orang lain jugalah, dan warga organisasi hendaklah dilayan dan dihormati dari sudut kemanusiaan kerana setiap manusia memang dilahirkan berbeza dan mempunyai maruah. Manusia mempunyai kecenderungan, sifat serta ciri rasa yang berbeza. Dan dari konsep al-musawah ini juga kita lihat perlulah diberikan peluang dan kemudahan, perlulah ada pembahagian tugas yang seimbang dan juga memberikan penghargaan kepada semua orang cakap contohnya staf-staf yang berada di dalam organisasi tertentu. Okey, sebenarnya tajuk ni sangat pendek, tapi nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi lah. Ini cuma saya nak bagi gambaran sahaja. Nanti kita akan bincang lebih dalam lagi dalam kelas kita yang seterusnya. Okey, kesimpulan daripada topik hari ini iaitu topik prinsip pengurusan Islam. Yang pertama, pengurusan Islam menekankan pengurusan secara efektif dan meminimalkan kesilapan. Rasulullah SAW telah menunjukkan aplikasi pengurusan Islam yang efisien sama ada di Makkah dan Madinah. Ini kita akan bincang di kelas. Apakah aplikasi pengurusan Islam yang efisien semasa baginda mentadbir Makkah dan juga Madinah? Yang terakhir sekali, penghayatan kepada prinsip-prinsip pengurusan Islam akan membawa sebuah organisasi mencapai kecemerlangan seperti yang disasarkan. Okey. Untuk hari ini sahaja yang saya akan sampaikan, tetapi nanti dekat kelas kita akan bincangkan secara lebih lanjut berkaitan 4 prinsip pengurusan Islam ini, iaitu syura, prinsip-prinsip dia?
Syura, Al-Adalah, Al-Huriyah dan juga Al-Musawah. Okey, sekian. Terima kasih.